Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada ahli Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita mengangkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kita mengerjakan apa yang Allah suruh dan menjauhkan segala larangannya. Moga dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat bahagia, selamat daripada di dunia dan di akhirat kelak nanti. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memeliharakan, Allah yang mentaruhkan umur dan usia kita, dapat sekali lagi kita menyambut tahun baru Hijriyah 1444. Moga-moga kita berada tahun baru ini, amalan kita lebih meningkat, lebih bernilai daripada tahun yang lepas. Apakah arti hijrah? Bila kita masuk tahun hijrah, kita dengar di mana-mana tempat ceramah tentang hijrah. Hijrah pada bahasa Arab, hijrah ada dua makna. Hijrah yang pertama ialah hijrah senggoti. Hijrah orang panggil hijrah hissi, iaitu pindah satu tempat kepada satu tempat. Itu adalah makna pertama. Dan hijrah yang kedua ialah hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini ialah bukan pindah baik tu, iaitu hijrah daripada yang tak baik kepada baik, yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi. Itulah yang dikehendaki oleh al-Islam kita. Alhamdulillah, mimbar Jumaat hari ini saya ingin akan membicarakan tentang tajuk hijrah, membina pengorbanan ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah merupakan titik sejarah untuk menjadi pengajaran, jadi bodrian dan panduman bagi seluruh umat Islam. Oleh kerana dalam peristiwa berlaku hijrah ini didapati beberapa pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dalam membina sesuatu perkara yang penting, perlu kepada pengorbanan, kesatuan dan sebagainya. Di antara pengajaran hijrah untuk membina umat adalah seperti berikut. 1. Hijrah membina umat supaya melahirkan sifat pengorbanan. Kalau kita membuka lambaran sejarah
Kalau kita mari tengok lembaran sejarah hijrah ni, didapati beberapa orang sahabat yang sanggup gerber diri dia dan jiwa hartanya demi untuk menegakkan agama Islam di permukaan bumi ini. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau adalah seorang pemuda yang sanggup tidur di katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah budak saja, tapi sanggup gerber dirinya jangan mati kerana untuk agama Islam. Padahal dia tahu dah kata dia mati cerak, tapi taat kepada Rasulullah sebab kamsang Rasulullah. Ini adalah Nabi guna budak, Nabi guna kawan dia Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi guna lagi beberapa perempuan. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, ini ialah kawan Nabi. Beliau adalah sahabat setia Rasulullah, sanggup mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan berbahaya. Abu Bakar ni adalah kawan, teman, rakan yang setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kalau kita tengok sekarang orang support Abu Bakar As-Siddiq? Boleh tak kita nak cari kawan kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Rela nyawa dia jaga Nabi daripada Mekah hingga ke Al-Madinatul Munawwarah. Tengah-tengah jalan pun bimbang Nabi takut kena anak panah. Dia jaga kiri dan kanan. Dalam gua pun dia jaga. Teriak untuk jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang yang ketiga ialah Abdullah bin Abu Bakar, iaitu anak Abu Bakar. Bertindak sebagai pencari rahsia orang-orang musyrikin Mekah. Di mana waktu malam beliau membawa berita gerakan musyrikin kepada Rasulullah dalam Gua Sur. Ini orang yang ketiga, iaitu anak Abu Bakar sendiri. Semua ni adalah yang Nabi wang pen. Hijrah bukan biasa tak lah. Hijrah Nabi ni ada wang pen, ada taktik, ada apa? Ada khutbah. Manakala Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha sebagai wanita yang sanggup membelahkan tali pinggangnya untuk mengikat bekalan makanan bagi Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat ialah Asma bin Abu Bakar As-Siddiq. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hijrah membina umat supaya melahirkan sifat ukhuwah al-islamiyah. Di antara hijrah ialah membina umat kepada al-ukhuwah islamiyah, wa jadi pinongkan. Setelah berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah, baginda dapat mengumpulkan di antara golongan Muhajirin dan Ansar supaya menjadi persaudaraan. Di antara kerja Nabi yang besar lepas pada hijrah ialah bersatu di antara umat, di antara kabilah dan di antara Muhajirin dan Ansar. Ni kerja Nabi yang besar, ialah buat orang satu. Kita tengok dalam sejarah, selama mana Nabi hidup Nabi yang hidup nyawa lagi, mana tak yang pecah belah masa tu? Tak ada. Ini kerja Nabi, iaitu at-ta'akhah, buat di antara persaudaraan di antara satu sama lain. Muhajirin dan Ansar dan orang Madinah pun hidup balah lama-lama dah dia buat jadi satu. Bukan kerja iblis.
Manakala kejar iblis, awaklah mana nak wik orang? Heret orang pergi kepada neraka. Itu kejar iblis. Baginda dapat mengumpulkan di antara golongan Muhajirin dan Ansar supaya menjadi persaudaraan antara satu sama lain. Rasulullah telah mempersaudara di antara Ja'far bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah dan sebagainya. Juga dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyatukan di antara golongan Aus dan Khazraj yang beratus-ratus tahun duk balah tak baik. Pau ni di Madinah. Mereka hidup dalam keadaan berpecah belah yang sering berlaku peperangan di antara dua kabilah tersebut. Maka dengan sebab hijrah inilah golongan Aus dan Khazraj dapat hidup bersatu padu, bersaudara dan mesra di bawah naungan Asy-Syari'atul Islamiyah. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya, dan ingatlah wahai kabilah Aus dan Khazraj akan nikmat Allah di atas kamu ketika kamu bermusuh-musuh semasa jahiliyah dulu. Maka Allah menyatukan antara hati kamu, maka jadilah kamu bersaudara. Dari ayat di atas sudah jelas bagi kita bahawasanya setelah berlakunya hijrah, selepas Nabi hijrah pergi kepada Madinah Munawwarah, dan dengan kesatuan inilah umat-umat Islam masing hidup bersatu padu, bekerja sama, berukhuwah di bawah pemimpinnya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kesatuan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membentuk sebuah kerajaan Islam yang berpusat di Madinatul Munawwarah dengan merangkumi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, hijrah merupakan sunnah para anbiya dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah juga merupakan rahmat dari Allah untuk menjaminkan keselamatan hidup manusia dari kezaliman kepada keadilan, dari penindasan kepada kebebasan, dari kehinaan kepada kemuliaan. Justru itu kita sekarang berada dalam bulan Muharram, dan baru saja kita masuk dalam bulan Muharram. Maka sama-sama kita sedar, sama-sama kita khabar, insaf bahawa umat Islam di hari ini, umat kita di hari ini sangat perlu kembali kepada sifat pengorbanan, sifat udhiyah, sifat kansia salat dan persatu padu, kerana dengan sifat inilah umat Islam menjadi gagah dan kuat dan akan diguruni oleh musuh-musuh Islam. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah ini dapat membuat khalasah kesimpulan dua. Satu, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu asas untuk membinakan ummah supaya melahirkan sifat pengorbanan dan kesatuan. Kedua, hijrah merupakan sunnah para anbiya dan rahmat dari Allah untuk menjaminkan keselamatan hidup manusia sejagat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Munasabah kita berada dalam bulan Muharram, maka yang kita tidak boleh lupa ialah ada satu sunnah Rasulullah, satu lagi ialah puasa hari Ashura. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Hadis sahih Muslim. Puasa hari Ashura dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kifaratkan dosa satu tahun. Iaitu kita puasa satu hari saja, hari Ashura, maka Allah ampunkan dosa kita satu tahun. Berkata hadis lain lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'. Nabi bersabda, bila tahun depan insya-Allah kami akan puasa pada hari 9. Kedua-dua hadis ini tidak belaga. Hadis yang pertama, Nabi sendiri tidak pernah puasa hari 9, tapi dia belum pada dia mati dia kata, kalau umur aku ada lagi aku akan puasa hari 9. Untuk tak mahu serupa dengan puasa Yahudi saja. Oleh itu, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, untuk tak mahu serupa dengan Yahudi, ahli kitab, kita mari puasa hari 9 dan hari 10. Padahal puasa satu hari 10 pun madadah. Tapi bila kita tengok hadis ni, Nabi kata tahun depan aku akan puasa, tapi sayangnya Nabi telah meninggal dulu. Maka jangan lupa kita akan ikuti satu sunnah. Satu hari saja kita dapat diampun, dikafarat oleh Allah Subhanahu wa taala setahun, diampunkan dosa setahun. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, tidak ada cara yang lain yang paling baik bagi kita untuk menuju kebahagiaan kepada akhirat selain daripada kita ikut ajaran Allah yang dibawa sampaikan kepada kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang betul, jalan yang diperintah oleh Allah supaya kita sekalian mengikutinya dan berjalan di atasnya. Firman Allah Ta'ala,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maksudnya dan bahasanya, ini ialah jalanku yang lurus, jalanku yang betul, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh itu, marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayatnya kepada kita, dan sentiasalah kita kasih kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyaklah berselawat ke atasnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din minal kafirin wal munafiqin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.